قال الشيخ المصمد لنا وعنا في الدارين. Sekarang. Yang ke-412. An yusalli ar-ratibatal qabliyata. Sunat bahawa sembahyang sunat ratibah qabliyah. An yusalliyah, bahawa sembahyang ia ar-ratibatal qabliyata, akan sunat ratibah yang qabliyah. Sunat ratibah itu ialah termasuk dalam sunat ratibah itu ialah sunat qabliyah dan ba'diyah. Maka yang di sini sunat belum pada kita nak sembahyang fardu. Sebelum pada kita nak sembahyang fardu tu disunatkan kita sembahyang sunat qabliyah lebih dahulu. Sunat ratibah qabliyah. Jadi sunat ratibah tu ada dua lah, ada setengah tu ba'diyah, satu laginya qabliyah. Qabliyah tu maknanya sebelum salat fardu, ba'diyah tu maknanya kemudian daripada salat fardu. Maka setiap-tiap sembahyang fardu disunatkan kita sembahyang sebelum padanya sunat ratibah qabliyah. Usalli sunnata qabliyata zuhri masalan. Kita niatnya usalli sunnata qabliyata zuhri saja, ku sembahyang sunat qabliyah zuhur hingga akhir. Seterusnya 313 intizarus salati. Intizarus salati, menunggu akan sembahyang. Setengah daripada sunat-sunat yang bersangkutan dengan sembahyangnya ialah menunggu akan sembahyang. Jadi seperti kita selepas pada selepas pada selesai sembahyang maghrib masalan, kita tunggu pula kat masjid untuk masuk isyak, untuk sembahyang isyak pula. Jadi apabila kita sembahyang dah satu fardu, maka sekiranya kalau tidak ada keuzuran, tidak ada apa-apa hajatnya, maka sunat kita tunggu untuk sembahyang satu lagi pula. Seperti kata tadilah, kita datang ke masjid, datang ke surau untuk bersolat maghrib. Selepas pada solat maghrib tu kita tak payah balik ke rumah, bahkan kita duduk di dalam masjid sehingga masuk waktu isyak, dan kita solat isyak berjamaah. Maka berupa begitulah dikatakan menunggu akan sembahyang. Maknanya selepas pada sembahyang satu kali, kita duduk dalam masjid, tak ada pergi ke mana-mana supaya dapat tunggu untuk sembahyang satu lagi pula. Itu maksud katanya intizarus salat. Bukan maksud nanti nak sembahyang tu tunggu kat rumah, bukan dia. Maksudnya kita sudah sembahyang satu sembahyang, seperti sudah zuhur masalan, kita tidak ada urusan, tak ada buat apa-apa, maka duduk dalam masjid sambilan kita i'tikaf, kita tunggu untuk masuk isyak, masuk asar pula. Untuk sembahyang asar berjamaah di masjid. Itulah dikatakan sunat kita menunggukan sembahyang. Sebab fadilahnya, apabila kita duduk di dalam masjid atau surau ke, supaya tunggukan kedatangan waktu satu lagi pula tu, pada hukumnya, pada pahalanya kita duduk dalam solat. Sentiasa kita dapat pahala. Itu untunglah kita selepas pada sembahyang maghrib,
kita tunggu untuk masa Isya dalam masjid. Sambilan tu kita i'tikaf dalam keadaan kita menunggu setiap minit yang lalu di atas kita, dalam keadaan kita menunggu nak sembahyang Isya tu, digajikan pahala ke semuanya. Seterusnya 414 ayyakula ba'da rak'atayil fajri. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika. Ayyakula bahawa kata ia ba'da rak'atayil fajri, kemudian daripada 2 rakaat fajar, kami pada sembahyang 2 rakaat subuh. Kata tu bacalah, disunatkan kita baca kemudian daripada 2 rakaat subuhnya, kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika. Dia katanya ila akhir. Bacalah sampai akhir. Doa tu dia panjang. Hampir-hampir muka surat. Sebab tu dia tak tulis ke semuanya. Maka itu kita kena rujuk kepada kitab hadis. Doa dia tu panjang lagi, lebih hampir-hampir semuka surat juga. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika. Ada semua. Wa tuzakka biha amali wa tulhimuni biha rushdi wa taruddu biha ulfati wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma a'tini imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza fil qada wa nuzul asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wa nasra 'ala al-a'da. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in qasara ra'yi wa dha'fa 'amali iftakartu ila rahmatika فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة السبر ومن فتنة الكبر. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموقنين بالعهد إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك
اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا من سمعي ونورا من بصري ونورا من شعري ونورا من بشري ونورا من لحمي ونورا من في دمي في semua ونورا في عظامي اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان الذي تعطف العزة وقال به سبحان الذي لبس المجد والتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام. Itu doa dia, doa yang dibaca kemudian daripada salat fajar, salat subuh. Seterusnya an yakula ad-du'a as-sabiqa ba'da rak'atay zuhri al-qabliyati. An yakula ad-du'a as-sabiqa, bahawa bacalah ia akan doa yang telah lalu, doa tadi Allahumma inni tadi Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ba'da rak'atay zuhri al-qabliyati, kemudian daripada 2 rakaat zuhur yang qabliyah. Jadi maknanya sunat kita baca doa yang disebut tadi selepas kita salat qabliyah zuhur. Selepas pada kita salat qabliyah zuhur, belum pada nak sembahyang fardu zuhur tu sunat baca doa yang tadi. 416 an yazida ba'dahu aidan, an yazida ba'dahu, bahawa menambahkan ba'dahu ba'da doa isabiq, bahawa menambahkan kembali pada doa yang telah lalu juga, aidan juga Allahumma innaka ta'lamu sirri wa niyyati. Sunat kita tambah selepas pada tu, selepas pada doa tadi. Tapi comanya kita kita tambah sebelum pada subhanalladzi ta'attafa al-izzah, sebelum pada subhana 3 baris ke bawah atau 3 baris sebelah bawah, lebih kurangnya 3 baris sebelah bawah tu subhanalladzi, belum pada subhanalladzi tu di antara waj'al li nura, selepas pada waj'al li nura, sebelum pada subhanalladzi ta'attafa tu kita tambah di situ Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati, hingga akhirnya. Doa dia ada lagi Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma 'indi faghfir li dhunubi. Allah as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabta li wa raddini biqada'ika. Kemudian sambung balik subhanalladzi ta'attafa hingga akhirnya. Itu selepas pada salat qabliyah zuhur. 417 an ya'tiya bid-du'a aini sabiqaini ba'da sunnatil asri. Ini dia tak sebut doa, 2 doa yang telah lalu
kemudian daripada sunat asar. Padahal dia tak sebut. Dia tidak ada sebut, belum pada ni tidak ada sebut dua doa yang dibaca kamai pada sunat asar tu, dia tak sebut. Saya pun tak tahu juga yang mana. Padahal belum pada ni tak sebut, belum sebut lagi dah dua doa yang dibaca kemudian daripada sunat asar. Itu Allah alam. 418 alla yakuma illa ba'dal faraghi minal iqamati. Setengah daripada sunat sebelum solat. Ini sebelum solat. Alla yakuma, sunat bahawa tiada berdiri bagi mereka yang nak sembahyang berdiri lah. Bagi mereka yang nak yang sembahyang berdiri, illa ba'dal faraghi, malaikan kemudian daripada selesai minal iqamah. Maknanya kena selesai daripada Bilal tu, daripada qamat. Apabila, jadi maknanya kita dah masuk saf. Kita dah masuk saf. Apabila kita dah duduk di dalam saf sampai masa Bilal qamat. Apabila Bilal tu qamat tu, mulai Bilal qamat tu jangan kita berdiri lagi. Kita tunggu nanti dia selesai daripada qamat, maka sampai masalah kita berdiri. Walaupun imam sekalipun, walaupun yang nak jadi makmum sekalipun, maka kita nanti berdiri selepas pada selesai Bilal daripada qamat. Tetapi dia sunat bagi imamnya, yang kena cara bagi imamnya ialah imam tu dia solat qabliyah, dia sembahyang sunat qabliyah kat rumah. Yang nak jadi imam tu artinya kat rumah dia, artinya lebih baiknya kat rumah lah. Dia sembahyang qabliyah kat rumah dia, kemudian dia datang ke masjid. Apabila dia datang ke masjid tu, terus naik ke depan. Terus dia naik ke depan, maka Bilal mulai qamat. Apabila itu Bilal mulai qamat tu, kita makmum jangan berdiri lagi. Tetapi sekarang tu belum pada qamat tu, kita dah berada di dalam saf. Dah duduk tunggunya dalam saf. Kita dah buat saf dalam keadaan duduk. Kemudian apabila selepas pada Bilal tu qamat, maka kita pun berdiri. Artinya imam tu dia sunat qabliyah kat bilik dia. Biasanya masjid besar-besar tu ada bilik bagi imam. Dia sembahyang qabliyah kat bilik dia. Apabila sampai masa dia keluar, naik ke depan tempat yang dia nak berdiri solat, maka Bilal tu mulai qamat. Maka ketika mulai tu jangan kita berdiri lagi. Itu sunatnya jangan berdiri lagi melainkan selepas pada solat, selepas pada selesai oleh Bilal daripada qamatnya. 419 alla yabtadi'a naflan hala au qurbal iqamati, bahawa tiada memulai sembahyang sunat, bahawa tidak mulai sembahyang sunat ketika atau hala, ketika atau hampir berqamat. Apabila kita biasanya di kat masjid tu dia ada catat masa berapa minit. Bila nak mulai qamat tu bila minit yang ke berapa, dia ada tulis, ada jam di sana. Maka sekiranya kalau dekat-dekat nak solat tu, nak qamat, artinya Bilal dah qamat, maka sunatnya kita jangan sembahyang sunat lagi. Sekiranya kalau dekat-dekat nak qamat tu, sekiranya kita tengok, kalau tengok dengan masa tu ada 4 minit lagi masalah. Dalam 4 minit tu kita dapat selesai ke tidak sembahyang sunat, belum pada Bilal tu qamat.
Kalau kita tengok dengan jam tu, ada masa lagi sekiranya kita dapat beri salam belum pada Bilal tu qomat, maka sunatlah kita sembahyang qabliyah atau sunat qabliyah atau sunat tahiyatul masjid. Maka sekiranya kalau tak sempat, nampak tengok dengan masa tu tak sempat, kita beri salam belum pada Bilal qomat, maka tak sunat, tak sunat dah kita sembahyang sunat belum pada qomat itu. Itulah. Tetapi kalau biasanya adat kitanya nak datang ke masjid nak solat qabliyah, ketika dia datang, apabila dia sampai ke masjid, biasanya adat orang kitanya tak sembahyanglah sunat qabliyah kat rumah. Dia datang ke masjid, sunat qabliyah dia sembahyang kat masjid. Tiba-tibanya apabila dia datang ke masjid, Bilal mulai qomat. Artinya hampir sangat Bilal tu qomat. Tengok masa tu tak mencukupi 2 rakaat sunat. Kalau dia mulai sembahyang tak dapat nak selesai daripada salam belum pada Bilal qomat, maka dia nanti qada selepas pada sembahyang fardu pun boleh. Sebabnya sembahyang sunat yang mempunyai masa, sembahyang sunat muakkad dikatakan. Sembahyang sunat yang mempunyai masa, sekiranya ada keluputan maka sunat kita qada. Sekiranya ada keluputan, ada ketinggalan, maka sunat kita qada. Sebab tu sekiranya sunat qabliyah kita tak sempat nak kerjakan, nak buat, sebab kita datang ke masjid, apabila kita masuk dalam masjid tu masalah Bilal dah mulai qomat, maka tak sempat dah kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur masalan. Maka selepas pada zuhur tu disunatkan kita qada balik. Jadi setiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sunat an-naflul muakkad. An-naflul muakkad, sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sekiranya kalau ada ketinggalan, ada luput, maka sunat kita qada. Adapun qada sembahyang fardu tu wajib. Qada sembahyang sunat muakkad adalah sunat pula. Tetapi kalau sembahyang sunat yang tidak muakkad, yang tidak ditentukan masa, sembahyang sunat yang tidak ditentukan masa, maka seperti seperti sunat mutlak itulah, maka tidak disunatkan qada. Sembahyang sunat yang sunat qada tertentu dengan sunat muakkad, sunat yang ditentukan masa. Seperti sunat duha, sunat witir, itu dah. Seterusnya 420, alla yuhrima illa ba'da taswiyatis sufufi. Sunat bahawa tiada takbiratul ihram. Yuhrima tu mana takbiratul ihram. Nisbah bagi sembahyang tu, nisbah bagi sembahyang yuhrimu dengan maknanya takbiratul ihram. Kalau nisbah bagi haji maknanya niat ihram. Yuhrimu semua dia panggilnya. Nisbah bagi solat kena kepada takbiratul ihram. Kalau nisbah haji dan umrah maknanya kena kepada niat ihram. Nawaitul hajja wal umrata. Nawaitul hajja, nawaitul umrata. Maka maksud di sini yuhrima tu ialah takbiratul ihram, sebab kita sekarang cakap tentang sembahyang. Alla yuhrima bahawa tiada takbiratul ihram ia illa ba'da taswiyatis sufufi, malaikat kemudian daripada membetulkan saf. Jadi maknanya betulkan saf dengan takbiratul ihram tu kita betulkan saf dulu. Kita betulkan saf, apabila saf kita dah jadi betul, barulah kita mulai takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihram dulu, kemudian kita betulkan saf. Itu mengganggukan khusyuk sembahyang pula.
Jadi maknanya kita belum pada nak masuk solat tu, belum pada nak masuk takbiratul ihram, belum pada nak mulai takbiratul ihram, kita betulkan saf dulu. Jadi kesiapan saf tu dah siap. Dikandaki dengan membetulkan saf tu, maknanya kesiapan saf tu lah. Betulkan saf, merapatkan bahu ke bahu, merapatkan bahu ke bahu, membetulkan saf, dah siap, barulah kita mulai takbiratul ihram. Seterusnya 421 al-amru bitaswiyatis sufufi min qibalil imami akadu. Menyuruh dengan menyamakan saf. Jadi disunatkan kita suruh kawan-kawan kita yang bersama dengan kita tu membetulkan saf. Siapa pun boleh menyuruhkan dengan menyamakan saf. Tak nanti imam lah. Tak nanti imam, tak nanti Bilal, siapa pun disunatkan suruh menyuruh dengan menyamakan saf, membetulkan saf. Tetapi dia kata wa min qibalil imami akadu, dan daripada pihak imam terlebih kuat sunat suruhnya. Maknanya muakkad lah. Jadi maknanya asal masalah suruh menyuruh dengan membetulkan saf itu disunat bagi tiap-tiap orang. Tetapi nisbah bagi mereka yang jadi imam itu terlebih muakkad, terlebih kuat sunatnya bagi imam menyuruhkan para makmumnya membetulkan saf. 422 saddul furuj. Saddul furuj. Furuj. Baca begitu ya, furuj. Saddul furuj. Menutup akan ruang. Maknanya yang kita selalu cakap kata merapatkan saf. Merapatkan saf supaya tidak ada jadi kosong, tidak ada jadi ruang di antara saf, di antara makmum-makmum yang di dalam saf. Itulah maksudnya. 423 ayyakuna baina kulli saffaini salasata adru'in. Disunatkan bahawa adalah di antara tiap-tiap dua saf tu 3 hasta. Jadi antara saf yang pertama 3 hasta, saf yang kedua, yang ketiga hingga seterusnya, antara satu saf tu 3 hasta. Tak lebih daripada 3 hasta, tak kurang daripada 3 hasta. Itu lebih afdalnya. Seterusnya yusannu taharri yaminil imam. Disunatkan mementing mengamati untuk nak dapat berdiri sebelah kanan imam. Jadi ini duduk kita berdiri sebelah kanan bagi imam tu adalah satu sunat. Kita merebut-rebutkan, kita pentingkan, kita bersungguh-sungguhkan untuk nak dapat berdiri sembahyang di sebelah kanan bagi imam. Sebab sebelah kiri itu lebih afdal daripada sebelah lebih elok, lebih aula, lebih afdal daripada sebelah kanan bagi imam di dalam saf. 425 wa in hadara wahidun ma'al imami waqafa an yaminih. Ini masalah makmum seorang saja. Wa in hadara wahidun, dan jika hadir oleh seorang, seorang saja, bukan dua, bukan tiga lah. Jikalah hadir oleh seorang makmum saja, ma'al imami waqafa, serta imam, ada seorang saja yang bersama dengan imam, maknanya makmum sekiranya kalau seorang saja. Waqafa berhenti, ia berdiri, ia atau kalau orang berdiri, kalau duduk, kalau sembahyang duduk, duduklah.
Waqafa an, berhenti, an yamini, sebelah kanannya, kanan imam. Jadi sekiranya kalau makmum tu seorang sahaja, maka dia ambil sebelah kanan bagi imam, jadi ke bawah sedikit saja daripada imam. Ambil sebelah kanan bagi imam, ke bawah daripada imam. Tak nanti jauh lah, tak nanti belakang pada imam 3 hasta tu tidak. Dia rapat dengan imam, macam-macam nak jadi satu saf bersama imam. Hanya belakang sedikit tumit dia daripada tumit imam tu, tumit makmum tu belakang sikit daripada tumit imam. Jangan samalah. Bahkan belakang sedikit daripada tumit imam, ambil kanan, belakang sikit-sikit daripada tumit imam. Maka itu caranya kalau makmum seorang. Wa in kana ma'al imami akharu ahrama an yasari. Wa in kana, dan jikalau adalah serta imam tu akharu, seorang yang lain pula, datang seorang lain pula. Ahrama, takbiratul ihram, ia seorang lain tu, an yasari, sebelah kirinya, sebelah kiri imam. Summa yata'akh 427, summa yata'akhkharani ba'da dhalika. Kemudian terbelakang, undur ke belakang oleh keduanya. Kemudian daripada demikian itu kami pada takbiratul ihram oleh seorang yang baru datang. 428, an yakuna ta'akhuru ba'da ihramis sani. Disunatkan undur ke belakang tu kemudian daripada ihram oleh makmum yang kedua. Jadi masalahnya pertama mula-mulai kita sembahyang. Contohnya kita ada 2 orang saja masuk sembahyang di dalam masjid. Maka kita makmum, kita yang jadi makmum ambil sebelah kanan, belakang sedikit saja daripada imam. Jadi sekiranya bagi jadi tumit kita makmum, belakang daripada tumit imam. Kita duduk sebelah kanan bagi imam, jadi tumit kita belakang sedikit daripada tumit imam. Kemudian sembahyang, jadi pada permulaan sembahyang ada seorang makmum saja. Tiba-tibanya tengah-tengah sembahyang tu ada seorang datang pula. Ada seorang lagi pula datang, dia pun nak sembahyang bersama dengan kita juga, nak ikut imam kita juga. Maka seorang lagi tu dia kena tengoklah. Apabila dia masuk tu tengok ada seorang makmum, dah ada seorang makmum sebelah kanan imam, maka dia pun datang di tepi imam, dekat dengan imam, belakangkan tumit dia sedikit daripada tumit imam, tapi ambil sebelah kiri bagi imam. Maka takbiratul ihram oleh yang satu lagi, yang sebelah kiri itu. Apabila yang sebelah kiri itu dah takbiratul ihram, maka kedua-dua makmum yang sebelah kanan sebelah kiri undur ke belakang. Undur ke belakang sekadar 3 hasta. Jangkah undur ke belakang dapat sehingga dapat 3 hasta. Tapi ketika undur ke belakang tu kita kena jagalah jangan lebih pada 2 kali gerak. 1 2 berhenti, 1 2 berhenti. Begitulah cara dianya. Jadi 428 tu dia kata jangan undur ke belakang lagi, melainkan apabila makmum yang kedua yang duduk sebelah kiri itu dah selesai daripada takbiratul ihram. Jangan orang yang baru datang tu jangan panggil, jangan itu lagi lah. Jangan turun lagi. Ni salah setengah-setengah tu apabila kita jadi makmum duduk sebelah kanan bagi imam, dekat dengan imam, belum pada dia nak takbiratul ihram, seorang lagi tu datang, belum pada dia nak takbiratul ihram tu dia dah cuek kita. Dah beritahu kepada kita, suruh kita undur bersama dengan dia, padahal dia tu belum mulai takbiratul ihram lagi. Itu tak kena dengan cara.
Yang kena dengan caranya, dia tu yang ketiga tu, yang mari berdiri sebelah kiri bagi imam, dia takbiratul ihram bagi selesai dulu. Maka ketika itu masing-masing tahu lah. Masing-masing tahu tugas lah. Kita undur ke belakang, dia pun undur ke belakang. Jadi benda-benda ini tu masing-masing tahu, masing-masing ambil tugasan. Kalau orang tanya kenapa nak selepas pada takbiratul ihram makmum yang kedua yang datang sebelah kiri itu, tak boleh itu kenapa? Kalau lebih baiknya kita undur ke belakang belum pada orang yang kedua yang sebelah kiri itu belum pada takbiratul ihram, maka jawabnya begini. Jadi yang datang kita bilang, jadi imam seorang, makmum sebelah kanan seorang, jadi dua, yang sebelah kiri yang ketiga. Kita bilang yang ketiga lah, yang sebelah kiri itu. Jadi maknanya sebelum pada makmum yang ketiga, yang sebelah kiri itu dia takbiratul ihram. Kita tilik ketika itu belum pada yang ketiga takbiratul ihram, jadi makmum nak tanyanya makmum ada seorang ke dah dua orang? Nak tanyanya ketika ketika makmum yang ketiga yang sebelah kiri imam tu belum pada dia takbiratul ihram. Nak tanyanya ketika dia belum takbiratul ihram, makmum ada berapa orang? Jawabnya ada satu orang saja. Maka satu orang nak duduk kat mana? Kalau makmum seorang saja nak berdiri kat mana? Nak berdiri sebelah kiri lah. Sebelah kanan lah. Sebelah kanan imam dekat dengan imam. Jadi maknanya tak jadi tiga lagi. Walaupun dia dah datang, walaupun yang ketiga tu dah datang ke dalam masjid, tetapi belum pada dia takbiratul ihram, maknanya dia belum sembahyang lagi. Apabila dia belum sembahyang lagi, maka tak jadi dua orang makmum. Belum pada dia takbiratul ihram, masih jadi makmum seorang saja. Maka makmum seorang tidak dijadikan saf. Tidak dijadikan saf. Nak jadikan saf, sekurang-kurangnya bilangan makmum itu dua orang. Kemudian yang baru datang belum pada takbiratul ihram, tak jadi dua lagi makmum. Sebab tu apabila yang ketiga yang ketiga datang, maka barulah kita undur ke belakang, buat saf di belakang imam. Jadi mana belum pada dia takbiratul ihram, belum pada dia takbiratul ihram tu makmum seorang saja. Tak dijadikan saf. Kemudian kenapa tak buat begini? Kalau orang tanyanya kenapa tak buat begini? Yang ketiga tu datang duduk belakang bagi imam ambil siap-siap, tiga hasta di belakang imam siap-siap. Maka di situ jadi katanya makmum lebih pada seorang tetapi duduk tidak masuk saf pula. Jadi makruh kita berdiri seorang diri di bawah saf. Makruh di situ pula, sebab tu nak mengelak daripada di situ yang ketiga itu berdiri di tepi imam sebelah kiri. Kemudian kedua-dua undur ke belakang. Kalau tidak pun imam naik ke depan. Sekiranya kalau dua-dua makmum tu tak boleh nak undur ke belakang, maka imam tu naik ke depan sehingga dapat tiga hasta di antara dia dan di antara saf makmum dua orang di belakang. Itulah maksudnya. 429 an yakuna ta'akhuru fil qiyami aw al-i'tidali aw awir ruku'i. Ini tempat yang kita boleh nak berjangka. An yakuna ta'akhur, bahawa adalah undur kedua-dua makmum, undur ke belakang dua-dua makmum yang sebelah kanan, imam yang sebelah kiri. Imam tu bila dia nak belakangnya, fil qiyami pada masa berdiri, nak berdiri Fatihah, berdiri surah,
au al-i'tidal, artinya pada masa i'tidal, au awir rukuk, artinya pada rukuk. Artinya pada rukuk. Tiga tempat ni saja masa tempat yang boleh kita makmum dua-dua orang tadi untuk nak undur ke belakang. Dia sebab masa berdiri boleh kita berjangkau ke belakang, masa i'tidal sama dan masa rukuk pun boleh kita nak undur ke belakang. Jadi maknanya sekiranya kalau permulaan kita sembahyang tu ada seorang makmum, ada seorang imam, ada seorang makmum saja, maka kita pun solat ketika sujud, imam sedang sujud itu datang oleh orang yang ketiga, maka orang yang ketiga tu takbiratul ihram, turun sujud bersama dengan imam di tepi imam sebelah kiri bagi imam. Kemudian imam duduk, maka dia pun duduk. Jangan undur ke belakang lagi. Imam duduk antara dua sujud, maka dua-dua makmum pun duduk antara dua sujud. Jangan undur ke belakang lagi. Kemudian apabila sujud yang kedua, jangan undur ke belakang lagi. Sebab di situ bukan tempat untuk kita nak undur ke belakang. Sujudlah. Kemudian selepas sujud, contohnya ada duduk tahiyat awal pula imam. Maka kedua-dua makmum duduk di tepi-tepi, seorang kanan, seorang kiri. Jangan undur ke belakang lagi. Pada ketika tasyahud awal. Apabila selepas pada tasyahud awal, imam berdiri. Apabila imam berdiri, barulah kita, dua-dua makmum itu undur ke belakang, 3 hasta daripada imam. Itu caranya. Ini pun cara dia sama. Ni banyak soalannya. Apabila imam tu batal, apabila kita sembahyang, tak kiralah makmum tu, tapi di sini masalah makmum lebih pada seorang. Masalah makmum lebih pada seorang. Maknanya masalah makmum 2 ke atas. Masalah makmum 2 ke atas, masalah ini tak disebut dalam kitab panduman. Masalah makmum sekurangnya 2 orang atau lebih banyak daripada 2. Sekiranya sedang sembahyang, tengah-tengah sembahyang itu imam batal sembahyang. Maka apabila batal oleh imam, batal sembahyang imam, imam keluar daripada sembahyangnya, maka disunatkan ada salah seorang daripada makmum-makmum naik ke depan untuk jadi imam. Niat jadi imam naik ke depan. Maka apabila nak naik ke depan ni, boleh pada nak naik ke depan tu, yang nak naik jadi ganti imam tu naik ke depan tu pada 3 tempat ni saja. Pada berdiri dan pada i'tidal dan pada rukuknya. Jadi sekiranya kalau contohnya imam tu dia batal ketika sujud. Imam dia batal ketika sujud. Maka memanglah sunat ada mana-mana seorang daripada makmum naik ganti. Malaikat pada masjid besarnya, pada masjid yang besar-besarnya, dia ada seorang lagi, ada imam yang kedua. Imam yang pertama ke depan, yang sedia nak gantikan imam dah ada kat belakang tu. Dah disediakan imam yang kedua, imam yang ketiga sebagai pengganti. Sekiranya kalau imam yang pertama batal sembahyang, maka imam yang kedua ni naik. Maka tak boleh nak naik, malaikat nak naik ke depan, nak jangkah naik ke depan, malaikat pada 3 tempat ini saja. Maka sekiranya kalau imam yang pertama itu batal, imam yang pertama itu batal pada ketika sujud. Jangan mengakak naik ke depan lah. Jangan buat salah faham tu, imam yang pertama batal, kita makmum mengakak naik ke depan. Itu bukan dia. Jadi maknanya sujud, imam pertama batal ketika dia sujud tu, dia keluar angin, dia batal ketika dia sujud. Maka
jangan itu apa dia, adalah siapa pun, tidak ada lagi siapa yang naik ke depan, jangan naik lagi, bukan tempat dia. Sebab macam mana kita nak bergerak naik ke depan, nak berjalan tak boleh, sebab masa kita sujud, masa kita duduk tu tak boleh kita nak berjalan. Maka duduk, maka kalau sujud pertama, kita semua makmum tu duduk antara dua sujud, bangkit pada sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian sujud pula kali yang kedua, kemudian selepas pada sujud yang kedua, bangkit berdiri. Apabila bangkit berdiri itulah barulah ada siapa-siapa seorang daripada makmum naik ke depan. Di situ. Jadi maknanya itu timbul soalan macam mana nak naik ganti ketika kita duduk, ketika kita sujud. Jawabnya tidak ada apa dia, bukan tempat dia lagi. Kita tunggu bangkit berdiri. Tunggu bangkit berdiri, naik ke depan mana-mana seorang daripada makmum ataunya daripada imam yang kedua naik ke depan. Sebab masa berdiri, masa i'tidal, masa rokok, masa itulah masa yang boleh kita berjangkah pergi naik ke depan. Itu tempat dia. Empat ratus 30. Alla yartafi'al imamu awil ma'mum anil akhar bila hajatin. Bahawa tiada tertinggi oleh imam awil ma'mum anil akhar daripada yang lain, bila hajatin dengan tidak ada hajat. Jadi sunatnya ni masalahnya masalahnya apabila sekiranya kalau tidak ada mana-mana hajat, maka imam dan makmum dan antara makmum bersama makmum, antara imam dan makmum itu tak boleh makruh tertinggi setengah di atas setengah. Jadi sekiranya kalau tidak ada hajat. Tetapi kalau ada hajat, maka tak mengapa, bahkan sunat. Imam duduk di tempat yang tinggi daripada makmum. Artinya setengah makmum duduk di tempat tinggi sebab dia makmum ramai, dia nak jadi mubaligh. Tempat tinggi itu bukan masalah ke depan. Jadi contohnya kita ada semacam pentas. Kita ada macam pentas. Atasnya atas meja kemasalan. Maka ada macam pentas, ada macam meja masalan. Jadi imam tu berdiri di atas meja tu lah. Jadi imam berdiri di atas meja. Tinggi daripada lantai. Imam berdiri, makmum, segala makmum berdiri di atas lantai yang sama rata dengan makmum yang lain. Sama-sama makmum. Tetapi imam tu kita sembahyang macam mimbar. Di atas mimbar sekiranya luas masalan. Artinya kita letakkan macam pentas, tak pentas. Di depan saf untuk imam berdiri di atas itu. Artinya kita letak meja yang besar. Supaya imam yang berdiri di situ. Tujuannya untuk nak mengajarkan cara sembahyang kepada makmum. Contohnya kita katanya kita nak sembahyang Jumaat. Kemudian makmum kita tu yang ramai-ramai makmum kitanya contohnya daripada orang mu'allaf baru masuk Islam pagi tadi saja. Sekarang nak sembahyang zuhur. Kita katanya tak sempat lagi dia nak belajar cara sembahyang, dia tak sempat. Contohnya dia masuk Islam, apabila dia masuk Islam pada waktu zuhur masalan. Apabila masuk Islam waktu zuhur, kalau nak belajar cara sembahyang tu tak sempat sebab zuhur pun dah nak habis, dah nak masuk asar. Maka apabila nak sembahyang tu disunatkan orang yang jadi imam dia berdiri sembahyang di atas umpama meja. Jadi tinggi daripada makmum, semua makmum di atas lantai. Imam berdiri di atas umpama meja, umpama katil, artinya pentas tadi.
Maka supaya makmum boleh tengok cara buat oleh imam. Rokok caranya begini, sujud caranya begini. Sebab kita tak sempat nak ajar dia belum pada solat sebab masa tu pun dah nak habis dah. Maka caranya kita buat begitulah. Begitu juga makmum, antara makmum setengah dengan setengah, sekiranya kalau kita katanya makmum itu ramai, beribu-ribu makmum. Kemudian zaman dulu tidak ada alat membesarkan suara. Maka bolehlah nak bagi ada seorang makmum tu dia berdiri di atas meja, umpama katil masalan, untuk jadi mubalik supaya tinggi daripada orang ramai, supaya meratai oleh suaranya kepada semua makmum. Sekiranya kalau dia berdiri bersama dengan makmum ramai-ramai itu, suara dia tak meratai. Maka untuk nak jadi suara mubalik itu meratai kepada makmum yang beribu tadi tu, maka boleh kita nak letak umpama meja dan dia sembahyang di atas meja itu tinggi daripada orang ramai. Itu bolehlah. Sekiranya kalau perlu tu dikatakan sunat pula. Sekiranya kalau tidak ada mana-mana hajat, jadi maknanya kena samalah. Jadi maknanya jangan tinggi rendah, lebih tinggi lebih rendah itu tak dihajatkan, malaikat ada hajat. Macam masjid, setengah-setengah masjid, masjid dulu-dulu kat Iran. Kat Iraq tu tempat imam sembahyang tu dia macam gali, dia ada macam jadi ada tangga turun ke bawah. Di situ tempat solat bagi imam. Setengah-setengah masjid. Orang itu di Iran, artinya setengah-setengah di mana? Di Iraq. Tempat sembahyang bagi imam tu ke bawah. Jadi imam nak sembahyang tu dia ada tangga turun. Sehingganya apabila imam berdiri tu, makmum saf depan saja nampak imam. Makmum saf belakang tak nampak imam. Maka itu kerana ada hajat. Sebabnya biasanya orang dulunya, orang yang jadi imam tu orang lapisan ketua. Pada masa zaman dulu tu, zaman fitnah, ada pembunuhan. Biasanya yang jadi imam itulah yang jadi ketua, jadi pemerintah. Maka pada masa dulu tu ada pembunuhan. Siapa yang jadi ketua, maka nyawa dia tu tak selamat. Maka ketika solat lebih sangat bahaya daripada masa lain. Kalau orang nak panah dengan anak panah boleh, kalau orang nak tembak boleh lah pada masa sembahyang. Maka lalu tu ada hajat, dia gali rendahkan imam sehingga tak nampak, sehingga lepas kepala dia tu kat bawah, supaya nak selamatkan imam. Itu dibilang katanya ada hajat. Sekiranya kalau tidak ada mana-mana hajat, maka jangan lebih tinggi setengah kepada setengah. Ini kita bercakap katanya masjid satu tingkat saja. Tetapi kalau masjid tu dua tingkat, tingkat yang pertama dah penuh, maka nak buat macam mana? Mestilah makmum tu duduk tingkat yang setengah, makmum tu berdiri sembahyang pada tingkat masjid yang kedua. Jadi maknanya dia tu lebih tinggi daripada imam dah, maka itu tak mengapa, lebih belaginya kerana ada hajat. Itulah maksud katanya, jangan bahawa tidak tertinggi imam atau makmum daripada satu lagi dengan tidak ada hajat. Kemudian kita akhir di situ. Maka insyaAllah kita sambung lagi pada 431. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan li wajhikal karim.
اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba.